Kalau lokat kumen ni, lokat Perak ni berasal daripada Indonesia tu, apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Oke, ada sebuah video dari seorang gadis berasal dari negeri Perak, Malaysia, yang mana dalam video TikToknya ditantang untuk berbicara menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Kemudian mengatakan bahwa bahasa yang si gadis ini sampaikan adalah bahasa Indonesia. Oke, kita tonton dulu videonya. Cuba cakap KL muka cantik, bahasa tak sedap, ingatlah komen. Bahasa yang komen cakap tu berasal di Indonesia. Cuba cakap KL bahasa Melayu. Kamu ingat cakap KL tu cakap bahasa Melayu ke? Name yang KL tu, kalau kamu nak tahu, name tu cakap bahasa penjajah. Kamu tahu tak bahasa penjajah? Yang menjajah Malaysia, tanah Melayu ni. Nak ngaburkan. Kalau lokat kumen ni, lokat Perak ni berasal daripada Indonesia tu, apa masalahnya? Apa kamu dengki dengan Indon tu? Nanti-nantok lah kalau sama pun lokat kumen ni. Kumen ni orang Perak ni tak ngusik orang. Jadi komen jangan ngusik kumen ni. Kalau bahasa kumen tak sedap, terlantoknya lah kamu. Kamu skip je lah, kamu scroll je lah. Tapi awak kalau menghina lokat awak ni, pantang aku. Pantang aku meh. Jangan sampai orang Perak ni naik share. Kamu tahu tak? Kamu ingat kenapa? Orang Perak ni tak lawa-lawa ke? Tak boleh. Kalau lawa tak boleh cakap Perak. Aku lah. Nasib buat cibor kamu. Nasib baik aku tak ciborkan kamu daripada aku ini kan kamu. Apa-apa pun terima kasih lebih. Puji orang Perak ni lawa. Ate komen. Ya, satu hal yang menjadi aneh ketika sesama warga negaranya menggunakan logat bahasa yang berbeda, dikira dari bahasa Indonesia. Dan hal seperti ini pernah viral dengan kasus pemukulan terhadap seorang kurir dari Sabah yang memang dialeknya sama seperti dialek Indonesia, dan kemudian menuai kecaman. Do you really want this to happen? Aku orang sini lah. Kenapa bahasa kau lain? Sama. Betul kau cakap dia pula orang lain. Dan jika kita andaikan bagaimana kalau orang-orang seperti ini seandainya hidup di Indonesia yang memiliki ratusan bahasa daerah dengan logat dan dialek yang berbeda-beda. Mungkin bisa-bisa mereka ini gila dan berantem karena bahasa dan logatnya yang berbeda-beda. Maka tak heran jika persoalan bahasa sebagai identitas negara masih berada dalam status quo di negara jiran. Ya, bahasa adalah jati diri bangsa dan negara. Jika bahasa kenegaraan tidak dimartabatkan, maka secara perlahan akan tergantikan dengan bahasa asing dan mungkin saja bisa punah. Sehingga tanpa disadari, hal seperti ini sedang terjadi di negara jiran yang suka merojakan bahasa Melayu dan bahasa asing, bukan hanya dalam satu kosakata tetapi juga dalam satu kalimat. Bila kita dah biasakan penggunaan campuran bahasa asing dalam kehidupan kita, nanti dalam 100 tahun akan datang, apa akan terjadi pada bahasa Melayu kita? Bahasa kita akan pupus. Itu baru masuk kenaan dengan bahasa campuran. Itu belum lagi ada yang setengah-setengah daripada golongan yang lain yang menolak langsung penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Isu yang terbaru tentang seorang pakcik Cina ni yang dia message Grab. Dia tulis dalam bahasa Cina, tapi dalam Grab tu dia ada tulis penggunaan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tapi dia degil juga nak juga bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi. Dengan katakan ini Grab ni Cina yang buat, kenalah bahasa Cina. Dan dia bukan soal nak kena guna bahasa Cina juga. Dia soal bahasa komunikasi ni yang telah ditetapkan oleh sesebuah negara. Kita tengok negara lain, contohnya paling dekat Indonesia. Adakah bahasa mereka ni menerima bahasa lain, contoh bahasa Cina ataupun Inggeris ataupun bahasa India, dia terima pakai dalam negara mereka untuk gunakan sebagai bahasa perantara dalam negara? Tidak, ia menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Contoh macam Thailand, bahasa kebangsaannya adalah bahasa Siam, jadi gunakan bahasa Siam, cakap Siam. Sama juga dengan negara-negara Arab, Turki, Belanda, Jerman, Spanyol pun sama, mereka menggunakan bahasa kebangsaan mereka. Apa bahasa kebangsaan mereka? Bahasa kebangsaan daripada bangsa yang mereka duduk tu sendiri. Jadi sesiapa yang daripada luar negara datang ke sesebuah negara, mereka kena kuasai lah bahasa tu. Bukannya ego sendiri guna bahasa sendiri dekat negara orang. Dia jadi bercelaru kat situ. Kenapa bahasa kita ni, bahasa Melayu ni tidak lagi diguna pakai? Adalah kesilapan diri kita sendiri, yang mana kita tak amalkan bahasa kita ni betul-betul. Memanglah saya akui, saya pun kadang guna juga bahasa rojak, campur juga bahasa Inggeris dan campur juga bahasa negeri-negeri lain untuk mudah cara kononian. Tapi bila saya fikir balik, saya tak boleh amalkan terus benda tu. Dia akan beri impak
kepada cucu cicit kita nanti, dan menyebabkan bahasa Melayu pun akan terpupus dengan sendirinya. Kalau katakan kan, susah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, okey, memang boleh bahasa Inggeris, tapi jangan lupa Malaysia ni adalah apa? Malaysia ni adalah tanah Melayu. Jadi bila katakan tanah Melayu, asalnya adalah bangsa Melayu. Jadi pada bangsa Melayu, penggunaan bahasa dia adalah bahasa Melayu. Adakah bahasa Cina asalnya? Adakah bahasa India asalnya? Adakah bahasa Arab asalnya? Adakah bahasa Inggeris asalnya? Tidak, dia adalah bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ni yang telah dipertuturkan sejak daripada zaman purbakala lagi, daripada zaman Kedah Tua lagi, zaman kerajaan Sriwijaya, lepas tu zaman Majapahit, dan kemudian sambung terus pada Kesultanan Melayu Melaka. Saya nasihatkanlah mereka di luar sana, amalkanlah bahasa Melayu. Yang mana tak boleh bahasa Melayu, tak faham bahasa Melayu, belajarlah bahasa Melayu. Ini bukan soal masuk Islam, bukan. Ini adalah kita kena hormat tanah yang kita duduki. Jadi bila tanah diduduki ni, sepatutnya kena fahamlah bahasa Melayu. Itu sajalah daripada saya. Saya mengharapkan semua bangsa seluruh Malaysia ni, bahasa Cina, Melayu, India dan sebagainya, kuasailah dan fahamilah bahasa Melayu. Gunakan sebagai bahasa perantara dalam kehidupan anda. Sarka ataupun tidak, tetapi bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Dan perkara ini bukan sekadar sebut-sebutan, tetapi termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152, di mana dengan jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Jadi, sekiranya kalau anda ini rakyat Malaysia, tak kira anda ni kaum apa sekalipun, kalau anda ini rakyat Malaysia, maka penguasaan bahasa Melayu yang baik adalah satu kewajipan sebenarnya. Sebab mana mungkin anda hendak mengaku bahawa anda ini rakyat Malaysia sekiranya kalau bahasa Melayu pun anda tak fasih. Tetapi itulah, kita dapat lihat sekarang ini, terutamanya Sidang Mutakhir inilah, agak ramai juga mereka yang bukan berketurunan Melayu yang seolah-olahnya memandang enteng tentang kepentingan untuk menguasai serta bertutur dalam bahasa kebangsaan. Mereka lebih selesa untuk bertutur dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Which is kita tak adalah nak kata yang anda tak boleh belajar langsung bahasa ibunda. Belajarlah, bertuturlah dengan keluarga anda. Tetapi untuk pergaulan sehari-hari, terutamanya di luar anda punya circle, maka anda kena bertutur dalam bahasa Melayu. Itu bahasa kebangsaan. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita lihat macam saya katakan tadi, penguasaan bahasa Melayu di peringkat mereka yang terutamanya bukan keturunan Melayu menjadi orang kata apa, satu benda yang sangat menyedihkan sebenarnya. Even di kalangan para ahli parlimen pun ada di antara mereka yang, ya Allah, bahasa Melayu mereka macam, kau tak belajar ke kat sekolah masalahnya? Adakah kau macam tak pernah langsung bertutur bahasa Melayu sampai percakapan mereka pun macam, minta maaf saya cakap, macam tunggang terbalik, sukar untuk difahami, maksud tak sampai dan macam-macam lagi. Dan benda itu tidak sepatutnya berlaku. Cantik negeri segantang lada, boleh? Itulah Kepri, negeri idaman. Betul. Gimana cara generasi muda dalam menahan trennya zaman? Oh, senang je soalan tu. Pulau Bintan lautnya luas. Betul. Tempat nelayan memancing ikan. Banyak tu. Arusnya zaman semakin deras. Jagalah diri, tingkatkan iman. Betul, memang itu jawabannya. Okey, ini yang membedakan bahasa Melayu yang ada di Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Meskipun statusnya sebagai bahasa daerah, namun bahasa Melayu di Indonesia dilindungi undang-undang dan dilestarikan oleh para penuturnya. Semboya tak akan Melayu hilang dari dunia. Lebih tepat harusnya adalah Melayunya Indonesia yang masih melestarikan budaya, adat istiadat dan bahasa yang tidak bercampur aduk dengan bahasa-bahasa asing. Oke, demikian sekilas video ini. Berikan komentar yang positif dan tidak saling menghujat. Terima kasih atas waktunya menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.